Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jumatusen. Berita-berita utama malam ini. Projek sistem meter pintar bergabung merupakan transformasi pengurusan dan operasi ke arah kecekapan perkhidmatan. Peluang hujung minggu dimanfaatkan dengan aktiviti riadah berkeluarga. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai dan mencintai akan hamba-hambanya yang selalu meminta kepadanya. Di dalam Al-Quran ada menunjukkan serta mengajarkan bagaimana cara yang terbaik untuk berdoa dan perkara yang perlu untuk kita minta, antaranya ialah kebaikan di dunia dan juga akhirat. Perkara tersebut antara intipati tazkirah yang bertajuk Permintaan yang Sempurna semasa malam munajat kali ke-68. Acara disertai oleh Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halwa Agama, mengepelai bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga menyertai acara Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pekan Seria, Masjid Suri-Suri Begawan, Raja Pinggiran Anak Damit, Kampung Madang dan Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut, termasuk guru dan para pelajar skim tilawah Al-Quran bermaja bahagian pelajaran lanjutan Jabatan Pengajian Islam dan juga ahli-ahli kumpulan Firqah Al-Husni, Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiyah. Acara juga disemarakkan oleh jemaah daripada 101 buah masjid, termasuk surau dan balai ibadat seluruh negara. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB genap menjangka usianya yang ke-102 tahun hari ini. Bersempena ulang tahun tersebut, PPDB mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran di Surau Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Antara yang hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB. Majlis adalah bagi memohon keberkatan agar warga pasukan akan sentiasa dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas mencegah dan membenteras jenayah. Puluh anak-anak yatim terpilih petang tadi menerima sumbangan berbentuk keperluan persekolahan semasa Majlis Sumbangan Didik Kasih Kembali ke Sekolah Anak-anak Yatim Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Datuk Muhammad Yasin RPN Mentiri. Penyampaian disempurnakan oleh Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Ibrahim, Pemangku Penghulu Mukim Mentiri. Dianjurkan oleh Kumpulan Ikhwanul Mahabah, sumbangan merupakan daripada penduduk dalam dan luar kampung serta syarikat-syarikat swasta dan NGO. Melalui majlis ini diharap dapat meringankan beban dalam perbelanjaan bagi keperluan persekolahan di samping membentuk sikap dan amalan bersedekah. Pergerakan Pengakap di negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan 90 tahun Pergerakan Pengakap dengan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong.
Hadir Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian majlis termasuk sembahyang Zuhur berjemaah, diikuti sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Pergerakan pengakap di negara ini mula ditubuhkan pada tahun 1933 dengan keramaian ahlinya di peringkat awal seramai 12 orang. Turut hadir Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya. Tiada perubahan tarif elektrik bagi pengguna-pengguna yang sudah menukar meter prabayar ke meter pintar melalui projek sistem meter pintar bergabung USMS. Menurut Jabatan Perkhidmatan Elektrik, jika meter prabayar masih berbaki, baki tersebut akan dipindahkan ke meter pintar dalam tempoh 3 hari selepas penggantian dibuat. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Projek USMS merupakan usaha kerajaan ke arah mendukung aspirasi Pelan Strategik Negara untuk menjadi sebuah negara pintar melalui transformasi pengurusan dan operasi bagi mencapai kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan untuk orang ramai. Penggantian ke meter pintar adalah percuma kecuali bagi permohonan pemasangan meter baharu. Pihak jabatan ingin menyeru orang ramai untuk memberikan kerjasama kepada pihak DST Network Sendirian Berhad dalam melecinkan lagi pelaksanaan program penukaran meter elektrik kepada meter pintar. Pihak jabatan ingin mengingatkan orang ramai bahawa mengganggu meter ataupun melencong pendawaian adalah salah satu kesalahan di bawah Akta Elektrik Penggal 71. Di mana jika sabit kesalahan akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, bermula Januari tahun ini, syarikat Brakas Power Company Sendirian Berhad BPC akan memulakan pemasangan meter pintar bagi para pelanggannya. Pelanggan-pelanggan elektrik prabayar syarikat BPC termasuklah ke semua kediaman di Armada Housing di kawasan Tunku dan Rimba dan Judong Park Housing serta gerai-gerai makan di Judong Park Food Court. Pelanggan-pelanggan pasca bayar bagi syarikat BPC termasuklah beban-beban strategik, bangunan-bangunan Kementerian Kerajaan dan hospital di daerah Brunei Muara. Para pelanggan BPC yang berhasrat untuk menukar meter mereka bolehlah menghubungi 239 3358 bagi temujanji pemasangan. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Expo One Fiesta platform usahawan tempatan bagi memperkenalkan perniagaan dan produk. Perincian mengenainya bahan beritanya selepas ini. Tinggal 2 hari saja lagi penggal pertama musim persekolahan akan bermula. Meskipun sibuk menyediakan barang keperluan sekolah, namun hujung minggu masih dimanfaatkan oleh para ibu bapa dan penjaga untuk meluangkan masa bersama anak-anak. Dalam tinjauan Keluar TV semasa program Bandarku Ceria pagi tadi, para ibu bapa dan penjaga meluangkan masa bersama anak-anak mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Lepas bercuti 1 bulan, kita ni ke Bandarku Ceria sebelum start sekolah, school run siapa. Buat anak happy dulu sebelum buka sekolah, ambil masa untuk spend time sama family. Antara yang mendapat perhatian anak-anak di Bandarku Ceria, permainan buih. Bersiar-siar dan meluangkan masa bersama keluarga adalah peluang untuk merehatkan minda sebelum kembali bersekolah. Going here. It's a really good time spending time with my family. Sama keluarga suka main bubble. Saya suka
luang masa sama keluarga. Mau bermain sama adik-adik. Expo One Fiesta yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk memperkenalkan perniagaan dan keluaran produk masing-masing. Expo Anjuran VS Event Co itu merupakan salah satu inisiatif untuk menyatukan usahawan tempatan selain menganalisa kedudukan pasaran masa kini. Expo One Fiesta yang juga disokong oleh Print Hub dan Dang Event Management and Services ini disertai oleh 15 usahawan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk perkhidmatan consignment yang memberi peluang kepada para usahawan memulakan perniagaan secara kecil-kecilan di samping membuka peluang kepada para belia untuk belajar bidang keusahawanan. Expo yang berakhir hari ini diharap akan memupuk semangat para peserta dalam meneruskan usaha dalam perniagaan mereka. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 206 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Seni mukun kini semakin mendapat tempat dalam masyarakat. Namun tidak semua orang tahu apa itu seni mukun. Beberapa inisiatif telah diambil bagi memelihara tradisi seni mukun. Salah satunya ialah memperkenalkan seni tradisi tersebut dalam kalangan remaja. Untuk merealisasikannya, Kelab Budaya Mukun Selendang Sutra Brunei mengadakan aktiviti berterusan kerana mencungkil minat terhadap tradisi tersebut yang semakin berkurangan selain memastikan kemahiran seni ini diwarisi. Ini kerana bermukun memerlukan daya kreatif dalam berpantun dan bermain alat yang digunakan. Kami mengumpulkan beberapa kanak-kanak ataupun yang remaja berumur 15 tahun ke bawah daripada sekolah dan kami telah membuat satu pertandingan kecil-kecilan pada masa itu dan alhamdulillah dan tertubuhnya juga juragan muda ini daripada kalangan kawan-kawan mereka. Juragan muda ini pernah mengikuti beberapa pertandingan di luar negeri seperti di Sarawak, di Mukah, di Miri, di Bintulu, Bekenu dan juga di Kuching. Dan beberapa persembahan di luar negeri. Produk kraft tangan berasaskan bahan semula jadi perlu dimartabatkan agar tidak pupus di telan zaman. Di daerah Temburong, seni kraft tangan anyaman masih giat diusahakan terutama oleh ahli-ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung. Dayang Siti Mariam binti Abdullah, ahli Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Lepong Baru, sangat aktif membuat anyaman daripada rotan. Mula belajar menganyam menggunakan rotan sejak 14 tahun lalu dan kini berjaya menghasilkan pelbagai jenis dan bentuk anyaman, antaranya bakul, pasu bunga dan yang paling mendapat perhatian adalah keychain berbentuk sumboi-sumboi. Walaupun anyaman yang diperbuat daripada rotan jauh lebih sukar berbanding anyaman plastik, namun ia masih menjadi pilihan lantaran keunikannya yang tersendiri. Anyaman rotan mengambil masa 5 ke 7 hari untuk disiapkan tergantung jenis, saiz dan bentuk yang dihasilkan. Memula aku belajar start dari 2009. Yang mengajar nganyam ni ada orang mengajar pulang sendiri. Yang kalau yang anak muda sekarang kan belajar boleh, tidak ada masalah mengajar. Kalau kan mengajar bagi tahu saja pun boleh jual. Biasa aku berjual kalau ada orang dari macam orang dari daerah suruh berjual araspo, baru aku berjual. Kalau macam ya dari Bangar, dari Bandar. Kadang ada orang kampung
orang kampung macam ada orang melawat, diorang memanggil, aku berjual. Di sanalah spokannya. Yang selalu aku berjual spokan barang-barangku ni. Rajin menolong ibu menanam bunga semasa zaman kanak-kanak dan mempunyai bakat kreativiti bunga hiasan telah membuktikan seorang pengusaha tempatan mampu berkiat dalam perniagaan floris. Semakin yakin apabila peluang untuk memiliki sebuah kedai bunga sudah berada di hadapan mata, tatkala seorang teman mempelawannya untuk mengambil alih sebuah kedai bunga yang telah bertapak sejak tahun 1998. Sejak 3 tahun lalu, Flower Journal diusahakan oleh Dayang Hajah Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar yang juga seorang wanita yang berkejaya. Baginya, Flower Journal lebih daripada sekadar menjual bunga segar dan bunga buatan yang diinspirasikan dari kedua ibu bapanya. Uniknya, kedai ini juga menjadi one-stop shop hasil kolaborasi dengan pelbagai pengusaha tempatan. Kami banyak kolaborasi dengan semua small businesses yang lain. So for example macam The Story Shop, Timeless Bloom, Sean Box, Jenny M apa. So kami membawa their respective products untuk kami combine dengan produk kami supaya ianya menjadi satu kelainan dari kedai-kedai bunga yang lain lah. Sudah menjadi asam garam berniaga, cabaran pasti ada terutama ketika wabak COVID-19 melanda dan sehingga kini harga bunga-bungaan baik segar dan bunga buatan juga turut mendadak naik. I know Melayu jarang menceburkan diri bisnes especially bunga ni because risikonya banyak and then supplies bukan dari lokal apa. But alhamdulillah dengan support yang ada dari customers and then our friends juga banyak memberi sokongan dan dokongan juga supaya bisnes ini dapat dimajukan lagi. Sebagai perusahaan yang semakin berkembang, Flower Journal terus berusaha untuk menjadi perniagaan yang kian dikenali ramai. So I found out about this from Instagram. For last minute, I just ordered this like 30 minutes ago and they made it in 30 minutes. 250 orang menyertai Brunei Run 2023 edisi ketiga yang dianjurkan bersempena dengan Hari AIDS Sedunia 2022. Larian bermula di Taman Haji Sarmuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara dan berakhir di Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Larian biski. Jumpa anda di Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Pelepasan larian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Larian mempertandingkan satu kategori iaitu 10 km lelaki dan perempuan. Ruzaini Mahadi dengan catatan masa 37 minit 52 saat dan Xiao Kim dengan catatan masa 47 minit 58 saat masing-masing memenangi kategori 10 km. Larian dianjurkan oleh Akif Media Marketing and Event. 23 pastinya orang-orang hari ini adalah orang-orang. Congratulations! Congratulations!